Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتنا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan apa yang kita lakukan ini merupakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengganjarkan dengan suatu ganjaran hebat di sini insya-Allah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita nak masuk pada malam ini suatu tajuk yang baharu, iaitu tentang Ghazwatu Uhud. Dan kita telah membahaskan dan membincangkan tentang peperangan yang pertama dalam Islam. Peperangan pertama dalam Islam iaitu namanya Ghazwatu Badr al-Kubra. Peperangan Badar al-Kubra. Jadi pada malam ini kita nak masuk tentang peperangan yang kedua. Namanya peperangan Uhud ataupun Ghazwatu Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagaimana peristiwa ini boleh berlaku? Itu kita nak tahu. Seperti mana peperangan Badar itu, bagaimana ia berlaku. Begitu jugalah bagaimana peperangan Uhud ini berlaku. Peperangan Uhud ini berlaku kerana pembesar-pembesar Quraisy yang terselamat daripada peperangan Badar itu, mereka hendak membalas dendam. Mereka nak balas dendam. Sebab di dalam peperangan Badar, geng-geng mereka, pembesar-pembesar mereka lebih kurang 70 orang terkorban di dalam peperangan Uhud. Maka di kalangan mereka yang terselamat, yang sempat lari balik ke kota Mekah, maka pada tahun ketiga Hijriah ini, mereka telah merangka suatu gerakan untuk membalas dendam ke atas Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila berita ini sampai kepada baginda Nabi SAW tentang perancangan orang-orang Quraisy ingin menyerang kota Madinah dengan suatu tekad, dengan suatu kesungguhan untuk menghapuskan dan meruntuhkan negara Islam Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, maka Nabi pun panggillah para sahabat bermusyawarah. Ini Nabi.
Nabi dia suka bermusyawarat. Musyawarat tu dia bahasa Arab tu. Kan? Kita pun Melayu panggil musyawarat. Bahasa Arab panggil musyawarah. Jadi kita ambil daripada bahasa Arab lah. Maka Nabi suka bermusyawarat. Walaupun Nabi ini Rasul Allah, utusan Allah. Walaupun Nabi ini ketua negara Islam Madinah. Nabi sebenarnya ada kuasa eksekutif untuk menentukan sama ada nak berperang di dalam Madinah ataupun nak berperang di luar Madinah. Tapi Nabi lebih suka mengambil pendekatan bermusyawarah. Bila musyawarah ni dia bagus. Dia boleh dengar berbagai-bagai pandangan. Ada orang kata macam ni, bagi pandangan macam ni, orang ni kata macam ni. Jadi kumpul semua pandangan itu, dia boleh buat suatu conclusion bahawa mana pandangan yang bagus, ambil. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Tanya para sahabat, ni kita ni musyrikin Quraisy nak serang kita. Jadi Nabi nak tanya, kita ni sama ada kita nak berperang di dalam kota Madinah ataupun kita nak berperang di luar kota Madinah. Seperti mana peperangan Badar. Peperangan Badar, Nabi berperang di luar Madinah. Di suatu tempat namanya Badar. Lebih kurang 100 km daripada Madinah. Nak turun ke selatan, lebih kurang 100 km. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Saya tengok mutaakhir ini ramai kawan-kawan saya yang jadi mutawif ni dengan syarikat-syarikat travel ni, mereka dah mula menziarahi tempat Badar. Dulu tak pergi. Dulu kita ni pergi Uhud, yang ni yang kita belajar ni. Pergi Khandaq. Tetapi hari ini banyak syarikat travel dia dah mula membuat ziarah ke tempat peperangan Badar. Sebab bila kita daripada Jeddah, naik bas daripada Jeddah nak pergi ke Madinah tu, mengambil masa lebih kurang 6-7 jam tu, maka hari ini syarikat travel dia dah mula melencong sedikit, pergi singgah dulu kat Badar. Singgah dulu kat Badar, menziarahi Badar. Maka dekat Badar itu, bolehlah kita tengok Ma'rakah Badar, tempat peperangan berlakunya Badar itu. Dan di Badar itu ada monumen yang tertulis nama Syuhada Al-Badar. Yang gugur di Badar itu, maka nama mereka tercatat di monumen di Badar itu. Ini yang terbarulah. Ada travel-travel yang mula membuat lawatan ke Ma'rakah Badar. Jadi, apabila peperangan Badar, Nabi dan para sahabat berperang di luar kota Madinah, iaitu di Badar. Maka Nabi tanya dalam peperangan ini, kita ni nak berperang di dalam kota Madinah ke nak berperang di luar kota Madinah? Maka adalah satu kelompok daripada geng-geng senior. Geng-geng senior kata, ya Rasulullah, kali ini biarlah kita berperang di dalam kota Madinah. Ini geng senior. Maka bangun pula geng-geng pemuda ni, geng-geng junior ni. Mereka kata, ya Rasulullah, kita biarlah berperang di luar kota Madinah. Dan kelompok junior ni, kelompok pemuda-pemuda ni, mereka ni majoriti. Majoriti mereka kata, ya Rasulullah, biarlah kali ini peperangan ini kita berperang di luar kota Madinah. Sebab apa? Sebab mereka ini di antara kumpulan-kumpulan yang terlepas dalam peperangan Badar. Mereka terlepas dalam peperangan Badar. Peperangan Badar mereka tak ikuti. Jadi mereka nak berperang di luar kota Madinah. Kan, biar nampak kita ni garang. Kan? Dan mereka seakan-akan mendesak Nabi untuk berperang di luar kota Madinah.
Dan akhirnya bila Nabi tengok pandangan geng-geng pemuda ini, majoriti pandangan mereka, pendapat mereka mengatakan berperang di luar kota Madinah, dan akhirnya Nabi pun menerima pandangan mereka. Nabi terima pandangan mereka untuk berperang di luar kota Madinah. Maka dah sepakat, semua setuju, Nabi pun dah buat keputusan bahawa peperangan kali ini kita berperang di luar kota Madinah. Maka Nabi pun balik ke rumah, masuk rumah, Nabi pun pakai baju besi, siaplah dengan baju besi, pakai bawa peralatan keluar berperang. Tiba-tiba geng-geng pemuda ni dia rasa macam bersalah. Kita ni macam mendesak Nabi lah, suruh perang di luar Madinah. Sedangkan nampak macam Nabi tak berapa tak berapa suka berperang di luar Madinah, tapi seakan-akan kita ni mendesak Nabi, akhirnya Nabi terima. Maka mereka datang balik ke rumah Nabi, tunggu kat luar. Nabi dah keluar dengan pakai baju besi, dengan bawa peralatan perang. Nabi keluar, maka mereka kata, ya Rasulullah, kami tarik baliklah. Kami tarik baliklah. Kami tak jadilah. Kita perang dalam Madinah lah. Tapi Nabi kata, tidak mungkin seorang Nabi yang telah memakai siap pakaian berperang, tiba-tiba nak buang balik. Kan? Dah pakai, dah siap, kita teruskan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bila kita ni dah bermusyawarah, kita dah buat keputusan, kan? Kita move on je lah. Tak tarik balik. Jalan. Maka insya-Allah kita dah buat satu ketetapan, maka apa yang berlaku situ dia ada hikmah. Dia ada ibrah. Yang boleh kita ambil daripada apa yang telah kita buat keputusan. Maka Nabi kata tak mungkin seorang Nabi yang telah siap pakai baju besi, peralatan perang, tiba-tiba nak buang balik. Maka kita teruskan. Kan? Kita teruskan dengan berperang di luar kota Madinah. Maka bergeraklah tentera Islam pada ketika itu lebih kurang 1,000 orang. Tentera Islam keluar daripada kota Madinah lebih kurang 1,000 orang. Tentera musyrikin Quraisy keluar daripada kota Mekah dengan kekuatan 3,000 orang. Bukan sekadar 3,000 orang tentera mereka, bahkan mereka juga bawa perempuan-perempuan yang boleh bagi semangat kepada mereka supaya apa? Supaya tak lari daripada medan perang. Kalau lari nampak malu lah. Kan? Apalah. Leceh lah. Kan? 3,000 orang nak lari. Kan? Nak bagi kuat ni, nak bagi semangat ni. Nak bagi semangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang kafir ni takut mati. Takut mati. Kan? Orang Islam ni dia berperang, dia akan mendapat salah satu daripada 2 perkara. Yang pertama, sama ada dia menang, dia mendapat kemuliaan. Dan tapi kalau dia kalah, dia mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Dua-dua perkara itu tidak pun merugikan dia. Tapi orang kafir, dia mati rugi lah. Kan? Harta anak siapa lebih, bini siapa lebih. Kan? Ni tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah. Tentera Islam keluar dengan kekuatan 1,000 orang. Tapi sampai dekat tengah jalan di antara Madinah dan Uhud tu, sampai dekat tengah jalan, ada geng-geng sakit perut. Geng sakit perut. Geng mana? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni geng sakit perut. Sampai kat tengah jalan, mereka kata, ya Muhammad, kami ni sebenarnya tak setuju untuk berperang di luar kota Madinah. Kami nak patah balik. Kami nak jaga mak ayah kami yang dekat rumah. Kan? Kami maknanya tak setuju pun berperang di luar kota Madinah. Kami nak berperang dalam kota Madinah. Dia buat sakit perut. Ni buat munafik. Dan akhirnya Nabi kata balik-balik.
Kan? Jadi geng munafik ni lebih kurang 300 orang. 300 orang ramai. Bukan sikit. Kan? Dah Nabi keluar dengan kekuatan 1000 orang nak lawan 3000 orang. Tiba-tiba 300 orang pula nak tarik diri, nak patah balik. Ada di kalangan sahabat dia nak pergi pujuk. Nak pergi pujuk Abdullah bin Ubay ni jangan balik. Kan? Jom kita teruskan berperang. Ada di kalangan sahabat dia kata, ya Rasulullah, jom kita pergi minta pertolongan dengan orang Yahudi supaya ni backup ni 300 orang balik ni, tambah 300 orang dengan puak-puak Yahudi pula. Sebab orang Yahudi ni mereka tertakluk dengan Sahifah Madinah, perjanjian Madinah. Bila Nabi minta tolong untuk mempertahankan kota Madinah, mereka wajib memberi pertolongan. Sebab itu termaktub di dalam perlembagaan Madinah. Tapi Nabi SAW kata apa kepada mereka ni? Nabi kata, Nabi bagi amaran bahawa tidak mungkin kita meminta pertolongan dengan orang-orang syirik. Sedangkan orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tak izinkan untuk minta pertolongan dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi teruskan perjalanan dengan 700 orang tentera itu untuk pergi ke Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Ini Uhud. Yang hari ni siapa yang pergi buat umrah, siapa yang pergi buat haji dah sampai dah ke tempat Uhud ini. Itulah tempat berlakunya peperangan Uhud yang merupakan peperangan yang bersejarah di dalam Islam. Bukit Uhud yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Bukit Uhud yang tinggi yang dekat belakang. Yang tinggi kat belakang tu, yang tinggi kat belakang itu, itulah namanya Jabal Uhud. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Dinamakan Jabal Uhud ni kerana apa? Kerana bukit ini ataupun gunung ini, Uhud tu maksudnya dia bersendirian. Ataupun dia menyendiri. Sebab kita tengok bukit di negara Arab ni, dia satu-satu. Satu. Kan? Tapi tak, Bukit Uhud ni dia seperti banjaran. Dia satu dia. Dia tak sambung, dia satu. Tapi panjang. Panjang dia, Bukit Uhud ni lebih kurang 6 ataupun 7 kilometer. Panjang dia. Sebab itu namanya Jabal Uhud. Nabi beri nama Jabal Uhud. Sebab dia ini adalah gunung yang bersendirian. Dia tidak bersambung-sambung. Dia terus. Satu dia. Keadaan dia itu sampai 6 hingga 7 kilometer. Panjang dia. Maka itu namanya Jabal Uhud yang kat belakang. Jabal Uhud ni dia batunya itulah batu-batu granit yang warna merah. Jabal Uhud tu. Kan? Dan dia ada keistimewaan sehingga Nabi sebut ketika mana Nabi balik dalam peperangan Mu'tah. Ketika mana Nabi balik dalam peperangan Mu'tah, bila Nabi sampai ke Uhud sebelum sampai kota Madinah, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, Nabi kata apa? Hazihi Tabah wa hadha Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi kata apa? Hazihi Tabah. Nabi kata ini negeri yang baik, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Nabi kata wa hadza Uhud. Nabi tunjuk kepada para sahabat, ini dia bukit Uhud. Yuhibbuna, dia mencintai kita, wa nuhibbuhu, dan kita mencintai bukit Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka peperangan ini berlaku pada tahun ketiga Hijriah, pada bulan Syawal, lebih kurang 6 Syawal, macam 7 Syawal. Kan? Kita duduk bahir raya, Nabi dan sahabat perang. Kan? Berlaku pada bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah di Bukit Uhud itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Dekat Uhud tu
Kita ada satu namanya, ada satu bukit yang kita boleh naik, kan? Semua orang naik, sampai kat itu semua naik. Boleh panjat bukit tu. Itu namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah. Apa maksudnya? Bukit pemanah. Bukit tu dia tak tinggi sangat, yang kita pun boleh panjat, duduk kat tu. Itu namanya Jabal Rumah, iaitu bukit pemanah. Yang mana Nabi menempatkan pemanah-pemanah lebih kurang 50 orang berada di atas Jabal Rumah itu. Yang diketuai oleh Jabir. Seorang sahabat Nabi letak itu sebagai seorang ketua. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila Nabi meletakkan 50 orang pemanah di atas Jabal Rumah itu, maka Nabi bagi tahu kepada mereka. Nabi kata apa? Nabi letak ketua mereka bernama Abdullah bin Jabir ini. Nabi kata kepada mereka, apa sahaja yang terjadi dekat bawah sana nanti, kamu jangan ambil pot. Lebih kurang macam itulah. Nabi kata, apa sahaja yang terjadi dekat bawah Jabal Rumah ini, kamu jangan sekali-kali turun daripada Jabal Rumah ini. Kamu jangan turun. Sama ada tengah berperang ke, sama ada tentera musyrikin Quraisy lari ke, kamu jangan turun. Stay di atas Jabal Rumah ini. Itu amanat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Jabir yang Nabi lantik sebagai ketua pemanah dan 50 orang yang lain. Maka tentera Islam ni, kalau kita duduk atas Jabal Rumah itu, kita naik atas Jabal Rumah tu, kita duduk itu, diri, kita tengok di belakang kita tu adalah Bukit Uhud yang tinggi itu, maka musyrikin Quraisy dia datang daripada arah depan sana. Belakang Jabal Uhud. Tidak mungkin musyrikin Quraisy dia nak panjat Jabal Uhud, turun Jabal Uhud, serang di belakang. Tak mungkin. Sebab Jabal Uhud tinggi. Bermakna tentera Islam mengambil tempat yang sangat strategik untuk menang. Dan tentera Islam telah menguasai Jabal Rumah. Letak tentera pemanah di atas bukit pemanah itu yang tinggi. Dia boleh nampak dan dia boleh panah tentera-tentera musuh yang datang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka tentera musyrikin Quraisy 3,000 orang itu datang daripada arah kota Mekah itu, datang ke Jabal Uhud itu, yang dikutai oleh pasukan berkuda, sayap kanan dikutai oleh Khalid bin Al-Walid, dan sayap kiri dikutai oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Bila berlaku peperangan di Bukit Uhud itu, pada peringkat awalnya, tentera Islam dapat mengalahkan ataupun dapat memenangi pertempuran yang berlaku di antara tentera Islam dan juga tentera musyrikin Quraisy. Nabi menampilkan tentera Islam panglima-panglimanya, yang terdiri daripada Hamzah, bapa saudara Nabi. Kemudian Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Talib, Abu Dujanah, Abu Talhah. Ini semua adalah sahabat-sahabat Nabi yang Nabi tampilkan untuk mereka itu berada di barisan hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebelum berlakunya peperangan itu, Nabi nak bagi bendera untuk dibawa dalam panji-panji Islam itu, untuk dibawa ke medan pertempuran itu. Maka Nabi telah memberi kepada seorang sahabat untuk bawa bendera itu, dan juga Nabi nak bagi satu pedang kepada siapa-siapa sahabat yang berasa dia layak untuk ambil pedang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu, seorang yang datang kepada Nabi yang bernama Abu Dujanah.
Abu Dujanah ni datang, dia kata, ya Rasulullah, aku nak ambil pedang itu. Aku nak ambil pedang yang Nabi nak bagi tu, dia nak ambil. Maka dia rasa dia layak untuk bawa pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bagi pedang itu kepada Abu Dujanah. Dan Abu Dujanah pun bawa keluar dia punya kain merah, ikat ke kepala dia. Dan dia berjalan, lepas ambil pedang tu, dia berjalan dengan keadaan yang, ialah keadaan yang menunjukkan bongkak lah. Sebab dia dapat pedang itu, maka Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, ni jalan macam ni dalam Islam tak boleh sebenarnya. Kan? Buat jalan dalam keadaan yang bongkak. Tapi demi untuk peperangan ini, maka dibolehkan sebab Abu Dujanah ni seorang yang memang orang kata apa, gelebek. Gitu. Kemudian Nabi bagi bendera panji Islam tu kepada sahabat Nabi Mus'ab bin Umair untuk bawa bendera itu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada dua orang pemuda. Ini yang menarik dalam peperangan Uhud ni. Ada dua orang pemuda, remaja lah, bukan pemuda, remaja, yang berumur baru 15 tahun. Seorang remaja yang baru berumur 15 tahun. Kita 15 tahun, anak-anak kita kan, duk main lari kejap-kejap lagi. Kan, duk main angkat basikal, tayar basikal. Kan, kat jalan. Tu pun race. Basikal lajak. Tu berani. Kan. Tapi para sahabat ini, remaja ini, dua orang remaja yang berumur 15 tahun ni, dia tampil kepada baginda Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kami nak ikut serta dalam peperangan Uhud ini. Nampak tuan-tuan, betapa tingginya semangat jihad mereka. Beraninya nak lawan 3,000 orang. Sebab apa? Sebab mereka nampak, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mereka nampak hadaf hidup mereka ini adalah untuk apa? Untuk mengangkat, meninggikan agama Allah. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Dia bukan nak nak pertaruhkan nyawa untuk perkara yang sia-sia. Tetapi mereka ada hadaf. Mereka ada tujuan dia. Tujuan mereka adalah untuk meninggikan agama Allah. Apa yang terjadi itu, sama ada mereka syahid ataupun mereka menang, itu perkara kedua. Tapi niat mereka adalah untuk meninggikan agama Allah, untuk menolong agama Allah. Ini pemuda-pemuda pada ketika itu. Maka dua orang ni akan jumpa Nabi. Nabi kata, kamu umur berapa? Mereka kata, kami ni umur 15 tahun. Maka Nabi kata, kamu ada tak ibu bapa lagi? Ada kat rumah. Nabi kata, kamu baliklah jaga ibu bapa. Jaga ibu bapa tu lebih utama. Jaga kedua ibu bapa ni, dia lebih utama daripada keluar berperang. Sebab itu kita nak pastikan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita didiklah anak kita ni supaya mereka ini menjadi anak yang soleh dan solehah, sentiasa menghormati kedua ibu bapa. Sebab menjaga ibu bapa ini, menghormati ibu bapa ini suatu perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang anak. Sehingga mereka ni nak keluar berperang pun, Nabi kata, kamu ada mak ayah ni? Ada. Nabi kata, balik jaga mak ayah. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau ada mak ayah, kamu balik nak jaga mereka. Maksudnya kalau nak pergi perang, minta izin dulu. Dapat keizinan. Kan? Kemudian mereka kata, ya Rasulullah, ini seorang sahabat, seorang remaja yang bernama Rafiq bin Khadij. Rafiq bin Khadij ni kata, ya Rasulullah, aku ni mahir baling lembing. Mahir baling lembing. Kalau ada perlawanan baling lembing, waktu tu dia menang. Dia baling jauh. Baling lembing. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni mahir baling lembing. Aku baling tepat kena orang. Kena musuh.
Aku ni mahir. Aku duk lawan dengan orang ni, balik lebih aku yang paling jauh, aku yang paling tepat. Nabi kata, kalau dia ada kemahiran. Nah, dia ada kemahiran. Dia nak keluar perang, dia ada kemahiran. Jangan keluar, orang kata apa, keluar bodoh macam tu, tak tahu benda kan. Itu serah diri namanya. Tapi tak, dia ada kemahiran. Untuk dia boleh membantu dalam peperangan itu. Maka Nabi kata, kamu balik minta keizinan dulu dengan mak ayah awak, kalau mereka izin boleh. Mereka pun balik, dia minta izin, ayah dibenarkan. Maka seorang sahabat, seorang remaja tadi yang bernama Samrah. Seorang sahabat bernama Samrah, sahabat ini lah, sahabat kepada Rafiq bin Kharij. Samrah bin Jundub ni, bila dia tahu kata kawan dia, Rafiq ni dapat keizinan daripada baginda Nabi SAW untuk menyertai peperangan Uhud, dia tak puas hati lah. Kan? Dia ni kawan aku, umur lebih kurang sama dengan aku. Kenapa Nabi izinkan dia? Maka dia pun datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak cerita, aku pernah bergusti dengan Rafiq ni. Rafiq ni kalah. Nabi benarkan dia pergi. Dia kata, aku ni bergusti dengan dia ni kalah. Aku menang, benar-benar aku kuat daripada dia. Tapi kenapa dia dibenarkan ikut serta dalam peperangan Uhud? Maka Nabi kata, okeylah, dia pun ada kemahiran. Kuat bergusti. Kuat bergusti. Maka Nabi kata, kamu balik minta keizinan dengan mak ayah kamu. Dan dia balik minta keizinan dan mereka diizinkan oleh keluarga mereka. Dan Nabi benarkan mereka ini keluar untuk berperang. Tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah. Bila dah keluar berperang, tinggallah 700 orang tentera Islam ini berhadapan dengan 3,000 orang tentera musyrikin Quraisy. Dan pada peringkat awal, tentera Islam menang bergaya. Ni. Tentera Islam menang dengan bergaya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita telah menguasai tempat yang strategik. Tentera Islam duduk membelakangi Bukit Uhud dan dapat menguasai Jabal Rumah. Dan tentera musyrikin Quraisy datang daripada arah depan dan akhirnya mudah tentera-tentera pemanah ini memanah tentera-tentera berkuda dan sebagainya. Sehingga akhirnya tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah, tentera-tentera musyrikin Quraisy ini lari meninggalkan medan pertempuran. Sehingga bini yang mereka bawa tu panggil, jangan lari, jangan lari. Mereka lari. Tinggal bini macam tu je. Tak apa, dia kata balik ke Mekah, lambat lagi perempuan cari bini lain pula. Kan? Tinggal macam tu. Sebab apa? Sebab takut. Kena dengan tentera-tentera pemanah yang berada di atas Jabal Rumah itu. Dan tentera-tentera Islam yang berada di bawah ni. Sehingga tentera Islam yang berada di bawah ni kejar mereka. Lari meninggalkan medan Uhud itu. Nampak tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah. Maka bila tentera musyrikin Quraisy lari meninggalkan medan Uhud, maka ketika itu tentera-tentera yang berada di atas Jabal Rumah ini, dia duk tengok tentera kat bawah ni duk kutip harta ghanimah. Duk kumpul harta ghanimah. Harta rampasan ni yang ditinggalkan oleh musyrikin Quraisy yang mereka duk kumpul. Maka tentera yang berada di atas Jabal Rumah ni, dia kata, musyrikin Quraisy balik kot, lari kot, dia kata, jom kita turun lah. Kita pun nak kutip juga ni. Harta ghanimah ni. Kat bawah ni jangan biar mereka tu kutip je. Biar kita pun nak kutip juga. Ketua mereka, Abdullah bin Jabir kata, jangan. Nabi pesan kepada kita, jangan turun. Dan mereka kata, tak apa kot, sebab tentera musyrikin dah lari dah. Jom kita turun. Maka lebih kurang 40 orang tentera pemanah ni, mereka turun daripada Jabal Rumah tadi, turun kat bawah, nak kutip harta rampasan tadi. Nak kutip harta ghanimah. Maka perhatikan itu tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah.
Khalid bin Al-Walid pada ketika itu dia berada nun jauh di sana. Nak lari balik kota Mekah. Dan dia berpaling ke belakang. Dia tengok di atas Jabal Rumah itu yang tadi ada tentera-tentera pemanah yang begitu ramai. Dia tengok daripada jauh, dia nampak Jabal Rumah itu kosong. Dia nampak kosong, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka ketika itu Khalid bin Al-Walid dengan tentera geng berkudanya, dia pun mula patah balik. Dia mula patah balik dan tentera Islam pada ketika itu asyik duk kutip harta ghanimah yang berada di bawah itu. Maka mulalah mereka datang di tepi Jabal Uhud itu dan akhirnya mereka memanah tentera pemanah yang masih lagi kekal lebih kurang 10 orang yang berada di atas Jabal Rumah itu, dan semua mereka gugur syahid. Dan pada ketika itulah tentera-tentera musyrikin Quraisy mereka menguasai Jabal Rumah. Bila mereka menguasai Jabal Rumah, maka ketika itu sedap mereka duduk atas. Maka mereka mulalah memanah tentera Islam yang berada dekat bawah tadi yang dikutip harta-harta ghanimah. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila tentera Islam di-ambush macam tu dengan tentera pemanah daripada musyrikin Quraisy yang dah menguasai Jabal Rumah itu, mulalah ada di kalangan tentera Islam pada ketika itu yang orang kata apa, yang terkejut. Mereka dah orang kata apa, lari daripada meninggalkan medan pertempuran itu dan selamatkan diri. Sehingga tinggallah beberapa orang yang masih tetap dengan bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentera musyrikin Quraisy daripada atas tu mereka baling batu ke bawah nak mengenai baginda Nabi SAW, sehingga Nabi terjatuh di dalam satu lubang, mengakibatkan gigi sebelah gigi taring Nabi itu patah. Kepala Nabi berdarah. Nabi jatuh dalam lubang. Sehingga anaknya Fatimah dengan Sayyidina Ali datang nak ubat Nabi, nak berhentikan luka Nabi kat kepala tu, tak berhenti-berhenti, sehingga Fatimah terpaksa ambil batang kurma yang kering, dia bakar. Kemudian dia ambil debu tu, dia tampal dekat kepala Nabi luka tu, barulah berhenti darah yang mengalir tadi. Itu akibatnya. Dan sahabat-sahabat yang masih lagi bersama-sama dengan baginda Nabi SAW yang menjadi benteng untuk mempertahankan diri Nabi. Mereka jadikan badan mereka sebagai benteng. Jangan anak panah itu kena Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Di antara mereka yang menjadikan tubuh badan mereka sebagai dinding untuk mempertahankan diri Nabi, seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, dia menyatakan bahawa seorang sahabat namanya Abu Talhah, dia jadikan tubuh badannya sebagai benteng, biarlah anak panah itu kena dirinya, yang penting jangan kena diri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat yang lain namanya Abu Dujanah, yang dia dapat pedang baginda Nabi SAW itu, dia juga menjadikan dirinya sebagai benteng untuk anak panah yang dipanah oleh musuh tadi tidak lekat dekat badan dia. Jangan lekat ataupun terkena kepada jasad baginda Nabi SAW. Sehingga Abu Talha mengatakan apa? Sesungguhnya engkaulah ibu dan bapa bagiku. Tak usahlah tuan hamba melihat nanti akan terkena panahan musuh. Biar saya kena leherku. Biar saja kena leherku, bukan leher tuan hamba. Ini kata-kata yang keluar daripada mulut Abu Talha. Dia kata biarlah panah itu kena diri dia, jangan kena diri yang mulia baginda Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, begitu juga seorang sahabat lagi yang bernama Ziyad bin As-Sakan. Dia juga menjadikan dirinya sebagai benteng untuk
dipanah oleh tentera-tentera musyrikin Quraisy. Begitu juga seorang sahabat yang nama Imarah bin Yazid. Dia juga menjadikan dirinya sebagai benteng untuk mempertahankan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada di kalangan sahabat tadi yang telah meninggalkan medan pertempuran bila mereka kena serangan begitu hebat tadi, ada yang lari. Sehingga ada seorang sahabat panggil balik, kamu nak pergi mana ni? Ni Nabi ada dekat sini. Kamu nak pergi mana? Datang balik. Bila mereka dengar panggilan itu, maka mereka kembali datang kepada baginda Nabi SAW. Tapi sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, mereka itulah mengelilingi baginda Nabi SAW untuk jaga Nabi. Biarlah diri mereka itu dipanah oleh musuh-musuh Islam lekat dekat pada mereka, tapi jangan kena baginda Nabi SAW. Dan pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam keadaan yang getir, dalam keadaan yang huru-hara pada ketika itu, tersebar pula berita palsu. Ini bahaya tuan-tuan. Berita palsu ni bahaya. Persepsi ni bahaya. Bukan zaman sekarang. Zaman tu waktu perang pun dah ada dah. Tersebar pula tengah perang ni. Tengah berlakunya peperangan Uhud, tersebar berita palsu. Dengan mengatakan Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Bila ada di kalangan sahabat yang lemah iman, bila mereka dengar sahaja kata baginda Nabi SAW dah wafat, mereka kata, apa guna lagi kita perang, jomlah kita balik Madinah. Keadaan yang sangat getir pada ketika itu. Bila mereka dengar dah Nabi wafat, maka ada di kalangan mereka kata, jomlah kalau dah Nabi wafat, jomlah kita balik kota Madinah. Tapi ada sekelompok sahabat yang kuat iman. Mereka mengatakan, wahai para sahabat, apa guna kita hidup sekiranya baginda Nabi SAW telah wafat? Tak ada guna dah. Sekiranya Nabi wafat, biar kita sama-sama gugur syahid di medan perang. Tak ada guna kita hidup. Ini sahabat-sahabat yang kuat iman. Sehingga akhirnya mengembalikan keyakinan, mengembalikan kekuatan, mengembalikan keimanan kepada para sahabat yang tadi. Yang dah goyah keimanan itu, supaya iman mereka kembali tetap. Mengatakan bahawa apa gunanya kita hidup sekiranya baginda Nabi SAW wafat. Dan pada ketika itu tentera Islam mula kembali ke medan perang dan berperang dengan musyrikin Quraisy, sehingga akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi gugur dalam peperangan ini, syahid lebih kurang 70 orang. 70 orang syuhada Al-Badar yang diketuai oleh Hamzah, bapa saudara baginda Nabi SAW. Sahabat Nabi yang Nabi kasih, Mus'ab bin Umair, wafat dalam peperangan Uhud. Nabi sangat sedih melihat bapa saudaranya Hamzah diperlakukan dengan sedemikian rupa. Sebab dia dibunuh oleh Wahsy, seorang hamba kepada Hindun. Dia hamba kepada seorang yang lain, yang mana Hindun upah dia. Hindun kata, kalau kau boleh bunuh Hamzah, aku akan merdekakan kau. Sebab apa? Sebab Sayyidina Hamzah, dialah yang telah membunuh ayah Hindun dalam peperangan Badar, yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Jadi Hindun ni, dia nak balas dendam. Hindun nak balas dendam. Hindun ni siapa? Hindun ni bini kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan lah yang jadi ketua panglima tentera musyrikin Quraisy. Hindun kata, aku nak balas dendam sebab Hamzah telah bunuh ayahku Utbah bin Rabi'ah. Maka dia upah Wahsy ni, kalau kau boleh bunuh Hamzah, aku akan merdekakan kau. Dan akhirnya Wahsy ni dia dapat menombak tepat kepada Sayyidina Hamzah, dan akhirnya Sayyidina Hamzah gugur syahid. Dan pada ketika itu ada riwayat mengatakan Hindun dia datang ke jasad Hamzah, dia belah dada,
Dia bawa keluar hati dan dia nak makan, dia nak punya. Tapi Allah SWT tak izinkan dia telan. Dia tak boleh telan. Kan? Kemudian ada juga menyebut dia memotong hidung dan juga telinga Sayyidina Hamzah. Dan bila jasad itu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok keadaan bapa saudaranya Hamzah, Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kesedihan Nabi itu terhadap apa yang diperlakukan oleh Wahsy ke atas bapa saudara Nabi itu memberi kesan yang sangat mendalam dalam jiwa Nabi. Sebab itu tuan-tuan, akhir sekali Wahsy dia masuk Islam. Wahsy dia memeluk Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, walaupun dia memeluk Islam, Nabi maafkan dia. Tapi Nabi, kesan dia memperlakukan bapa saudara Nabi itu dengan begitu kejam, Nabi tak boleh pandang muka dia. Nabi tak boleh pandang muka dia. Walaupun Nabi maafkan dah. Maaf. Tetapi kesan yang mendalam, yang lekat pada diri Nabi di atas apa yang diperlakukan oleh Wahsy dengan begitu kejam, sehingga Nabi tak boleh tengok muka Wahsy. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Sebab itu kalau kita ni tuan-tuan, kita nak bercakap suatu perkara kepada seorang, kita kena fikir, kita nak cakap ni, kadang kita cakap lepas je. Kan? Kita bantai je. Lepas tu minta maaf. Memang orang boleh maaf. Kan? Boleh maaf. Tapi hati yang terluka tu boleh terubat tak? Itu cerita dia. Maaf tu boleh. Tapi persoalan yang kedua, hati yang terluka tu boleh maaf tak? Itu cerita lain. Kan? Mulut dia tak okey, aku boleh maaf. Tapi hati terluka tu boleh tak terubat? Macam itulah baginda Nabi SAW. Nabi boleh maafkan Wahsy. Tapi hati yang terluka itu sukar untuk dirawat. Sebab dia memperlakukan bapa saudara Nabi dengan begitu kejam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka bila berlaku macam tu, tentera musyrikin Quraisy dia tinggal medan pertempuran Uhud, dia pergi kat luar sana untuk berkhemah dan merayakan kemenangan mereka. Maka tentera Islam pun balik. Dah habislah tentera musyrikin Quraisy dia keluar daripada Ma'rakah Uhud itu, maka tentera Islam pun balik. Baliklah ke kota Madinah. Balik pada petang Sabtu. Balik petang Sabtu ialah sampai dah bersih semua bagainya, ada yang patah tangan, ada luka bagai balut-balut macam-macam lah. Duk pagi Ahad esok, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, Bilal bin Rabah pergi panggil sahabat-sahabat yang semalam yang keluar berperang, jom kita keluar balik. Pergi ke tempat namanya suatu tempat, kita keluar dan kita nak pastikan bahawa musyrikin Quraisy tidak kembali ke kota Madinah. Ni keluar ni sahabat yang semalam duk patah tangan, berluka, balut macam-macam ni, Nabi ajak keluar semula. Maka mereka keluarlah pada hari itu dengan dalam keadaan yang berbalut, luka dan sebagainya. Mereka sampailah di suatu tempat namanya Sahra Al-Asad. Mereka keluar sampai ke Sahra Al-Asad ni, Nabi keluar, Nabi berkhemah dekat situ dan Nabi bakar unggun api yang banyak besar. Sebab apa? Musyrikin Quraisy tak balik lagi. Mereka ada dekat sana. Sebab apa? Sebab musyrikin Quraisy mereka dah menang dan mereka nak mengatur strategi. Mereka kata kita akan ambush negara Islam Madinah ataupun kota Madinah untuk pastikan bahawa Muhammad dan sahabat-sahabatnya habis sekali ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Allah hantar seorang yang bernama Ma'bad bin Ma'bad Al-Khuzai. Ma'bad bin Ma'bad Al-Khuzai ni, dia ni daripada kabilah Khuzai. Dia ni daripada kota Madinah. Dia nak keluar, dia jumpa dengan khemah Nabi dulu. Kan, jumpa khemah Nabi, dia nampak khemah Nabi dan Nabi bakar unggun api yang banyak. Dia nak pergi ke kota Mekah. Dia pun melepasi khemah tentera Islam, kemudian dia akan bertemu dengan khemah
tentera-tentera musyrikin Quraisy, iaitu Abu Sufyan. Sampai ke sana, sedangkan musyrikin Quraisy ni dia dah bersemangat ni, dia menang bersemangat. Kan, nak kalah tentera Islam. Dan mereka pakat esok kita nak serang kota Madinah, biar hancur terus. Jangan bagi mereka bangkit. Tiba-tiba dalam mereka duk merancang pada malam itu, tiba-tiba Ma'bad bin Ma'bad Al-Khuzai ni lalu dekat khemah mereka. Abu Sufyan panggil dia. Dia kata, tadi engkau lalu dekat situ tadi, Sahra Al-Asad tadi, engkau nampak benda apa yang apa api menjulang tinggi kat langit tu, benda apa? Ma'bad ni kata, itulah tentera Muhammad yang dia keluar dengan suatu bala tentera yang cukup besar. Dia keluar dengan suatu bala yang cukup besar. Kalau hampa pi memang nanyalah. Akhirnya bila mereka dengar apa yang berkatakan oleh Ma'bad bin Ma'bad Al-Khuzai ni, maka mereka rasa gerun. Sedangkan Nabi keluar dengan tangan gantung sana, kepala luka sana, luka sini, sebagainya. Kan? Tapi itulah tuan-tuan dan puan rahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hantar seorang penolong. Walaupun dia musyrik, tetapi dia ni, orang kata Khuzai ni, kabilah Khuzai dia ada ikatan dengan orang Islam. Jadi dia nak tolong tentera Islam, nak tolong Nabi. Maka dia pun katalah, jangan kamu pergilah. Muhammad itu keluar dengan suatu bala tentera yang cukup besar kali ni. Kalau kamu datang, memang nanya. Dan akhirnya esok pagi, Abu Sufyan and the gang dia tak jumpa kita balik kota Mekah. Tak payah serang kota Madinah. Cari penyakit. Nabi duduk kat itu tuan-tuan. Ni nak tunjuk ni. Nabi menang cara moral dalam peperangan Uhud. Bukan Nabi duduk hari Ahad tu Nabi balik dah. Nabi nak pastikan bahawa tentera musyrikin Quraisy tidak datang ke kota Madinah buat kali kedua. Nabi duduk 3 hari dekat Sahra Al-Asad. Nabi duduk Isnin, Selasa, Rabu. Nak pastikan bahawa memang tentera musyrikin Quraisy ni dah lari balik kota Mekah tak Mairah. Barulah Nabi pulang dengan para sahabat ke kota Madinah Al-Munawwarah pada hari Rabu tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, inilah peperangan yang cukup dahsyat, peperangan yang cukup sengit yang berlaku dalam sejarah peperangan Islam, yang mengorbankan 70 orang para sahabat, termasuklah bapa saudara Nabi Hamzah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi ke Uhud, dia ada satu perkuburan, dia panggil perkuburan syuhada. Yang kita nampak 2 batu tu kan, ada 2 batu yang diletak tu, satu batu yang ditanda untuk Hamzah dan satu lagi batu yang ditanda untuk Mus'ab bin Umair. Itu 2 batu yang ada tu, itu adalah batu yang disitulah jasadnya Hamzah dan juga jasadnya Mus'ab bin Umair. Yang lain tu tak ada batu. Kan? Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, itulah sikit banyak yang boleh kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah kita akan mengambil beberapa ibrah yang telah dinukilkan oleh Asy-Syaikh kepada kita tentang peperangan Uhud ini yang cukup hebat dalam sejarah, sehingga tersebarnya berita palsu, khabar angin yang mengatakan baginda Nabi SAW telah wafat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, mudah-mudahan kita faham apa yang kita bincang pada malam ini, dan kita boleh sendiri pergi ke Jabal Uhud, Bukit Uhud, Ma'rakah Uhud itu, dan kita melihat bahawa inilah tapak peperangan Uhud yang telah tercatat dalam sejarah Islam, yang cukup hebat, pertarungannya cukup sengit, tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Allah memberi ibrah dan juga pengajaran kepada tentera Islam dalam peperangan Uhud, yang mana pada peringkat awalnya tentera Islam menang, tetapi selepas itu mereka kalah. Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan ada segolongan, sekelompok daripada tentera-tentera Islam ingkar akan arahan ketua mereka. Maka akhirnya Allah bayar cash kepada mereka. Ini pengajaran, ini ibrah. Kenapa? Kerana kamu ingkar akan arahan ketua kamu,
maka akhirnya Allah beri pengajaran kepada tentera Islam. Itu tuan dan puan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberkati apa yang kita bincangkan pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang tentang pengajaran-pengajaran dan ibrah yang telah dinukilkan oleh Syekh kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita semua dan matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik isi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sahaja, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.